Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat penonton Kebun Bandar di mana segala idea dan kreativiti dirangsang, digabung dan dipersembahkan untuk peminat laman tani. Saya Ramona Zamzam akan bersama anda selama 30 minit bagi menyingkap tip-tip dan kaedah pertanian bandar khas buat anda. Jomlah! Sangka sebuah kedai yang sepatutnya sibuk dengan aktiviti perniagaan dapat meluangkan masa demi hobi bercucuk tanam. Berbekalkan kesungguhan dan kreativiti, usahawan ini dapat menikmati hasil tanaman dari titik peluhnya sendiri. Oh, bukan itu saja, ianya juga selamat dan berkhasiat. Bersama saya sekarang ini ialah Encik Zainal, individu yang diperkatakan. Apa khabar Encik Zainal? Baik, alhamdulillah sihat. Baik Encik Zainal, saya nak tahu yang pertama sekali ya. Boleh kalau Encik Zainal ceritakan sedikit tentang latar belakang laman tani Encik Zainal ni? Okey, saya bermula dengan membuka perniagaan barangan terpakai. Okey, selepas pada itu saya bercucuk tanam adalah untuk keperluan sendirilah. Untuk memenuhi keperluan dapur dengan lebih selamat, jimat dan sihatlah. Jadi itu latar belakang untuk laman tani Encik Zainal? Ya. Boleh saya tahu pula macam mana idea ni boleh tercetus? Okey, idea permulaan tercetusnya daripada saya di bangku sekolah lagi. Oh. Pada masa itu saya belajar di sekolah sains pertanian lah. Daripada situ saya bermula untuk bercucuk tanam lah. Selepas itu bila bawa ke mana-mana saya pergi, saya akan bercucuk tanam lah. Baik, maknanya hobi ni memang dari zaman sekolah lagi. Ya. Tetapi Encik Zainal memulakan perniagaan dengan membuka kedai Barangan terpakai. barangan terpakai. Selepas buka kedai barangan terpakai ni, dalam berapa lama baru Encik mulakan tanaman-tanaman? Okey, selepas lebih kurang 2 tahun saya buka kedai barangan terpakai. Saya tengok ruang di depan kedai yang agak terhad ni mungkin boleh bercucuk tanam. Selepas itu saya cubalah sedikit-sedikit untuk tanam di dalam polybag seperti ini untuk memudahkan saya mendapat sayur-sayuran yang lebih murah, selamat dan sihatlah. Jadi memadangkan Encik dah tanam, Encik menjual sekali dengan tanaman ke? Okey, bila ada permintaan daripada penduduk sekitar, Ya. saya menjuallah sedikit-sedikit tu. Selepas itu bila permintaan dah lebih sedikit, saya cubalah tanam pokok-pokok yang lain lah seperti pokok herba, pokok buah-buahan dan sebagainya lah. Macam mana pula dengan keadaan bila Encik nak tutup kedai? Adakah Encik Zainal akan bawa semua masuk ke dalam? Kalau tinggal kat luar macam mana pula dengan orang? Tak ada orang curi ke macam mana? Okey, barangan seperti pokok-pokok ni memang sentiasa ada di luar lah. Bila kalau angkut masuk pun mungkin tempat terhad. Okey, so saya biarkan di luar ni dengan tawakal lah. InsyaAllah sebab orang Seroja ni baik-baik. Mungkin tak curi kot. Harap-harap macam tu. Tapi setakat ni memang tak ada masalah lagi lah. Setakat ni alhamdulillah lah. Boleh saya tahu pula dengan kaedah yang Encik Zainal gunakan untuk tanaman Encik Zainal? Okey, saya memilih kaedah seperti ditanam di dalam pasu, polybag, barangan terpakai seperti toncat, ton polistrin, tong-tong plastik yang terpakailah seperti botol-botol minuman, botol sos dan sebagainya lah. Boleh saya tahu pula kos
masa Encik mula-mula nak mulakan tanaman-tanaman di luar ni dan lepas tu selepas beberapa lama Encik dah mulakan, berapa pula kos untuk kekalkan? Okey, kos permulaannya hanya lebih kurang dalam 100 lebih sahajalah. Sebab kebanyakannya saya menggunakan barangan terpakai lah. Selepas pada itu, untuk mengekalkan tanaman ni, Ya. saya cari barang-barang terpakai yang lebih banyak lah untuk keperluan ni lah. Tak susah ke Encik untuk kekalkan nak jaga kedai dalam pada masa yang sama Encik ada barang terpakai, lepas tu di bahagian luar pula ada barang tanaman. Ya. Penjagaannya tanaman sayur ni taklah susah sangat. Cuma kena ada minat sahajalah. Kalau tak berminat pun mungkin tak menjadilah. Betul. Susah sikit ya. Iyalah, susah sikitlah. Itu dia macam mana menarik tak cerita dari Encik Zainal. Ramona pun tak korek habis lagi. Tapi sebelum tu, Ramona nak kita belajar sesuatu dulu di segmen DIY. Terima kasih kerana setia bersama saya, Ramona Zamzam, dalam rancangan Kebun Bandar, di mana segala informasi dan tip-tip kami persembahkan kepada anda. Minggu ini, kita akan disajikan dengan karya kreatif yang menggunakan palet kayu terpakai bersama dengan pakar dekorasi laman impian kita. Siapa lagi kalau bukan Encik Saiful. Apa khabar Encik Saiful? Alhamdulillah, syukur. Sihat. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Tanpa melengah-lengahkan masa, jom kita belajar dengan Encik Saiful cara-cara untuk menghasilkan karya yang kreatif di samping memberi nafas baru pada laman impian rumah anda. Boleh kita mula? Boleh, tak ada masalah. Baik. Pertama sekali saya nak tahu apakah tanaman yang sesuai untuk kita guna pada kaedah ni. Okey, terima kasih Ramona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kaedah penggunaan palet kayu ini ataupun kita kenali juga sebagai vertical farming. Okey. Pokok tanaman yang sesuai yang biasanya kita gunalah biasanya jangka pendek ataupun sayuran berdaun. Contohnya sawi, salad, kangkung dan bayam. Tanaman jangka pendek ni bermaksud kita tuai hasil dalam tempoh yang lebih kurang sebulan. Kita dah boleh ambil hasil. Oh, dalam masa sebulan macam tu dalam masa saja. sebulan kita boleh tuai hasil tu. Tak ada masalah. Pertama sekali kita ambil tanah campuran. Okey. Kita potong dia. Hati-hati. Terima kasih. Okey. Ini tanah campuran. Okey. Pastikan tadi dah ada kokopit atau batu lah sebagai menghalang. Sebab kalau tak ada, kita tuang dia terus keluar. Betul. Ini tumpah keluar balik. Terus keluar balik. Baik. Kita tuang. Kita tuang separuh dulu, jangan penuh. Separuh. Ya. Okey. Separuh, bukan separuh macam ni. Nak buat bulatan kat dalam ke atau biar ya. dia rata? Bagi dia ruang untuk kita masuk letak ni nanti. Oh, baik. Dah terror ni dah boleh buka nursery. Okey. Kita akan buat sedikit lubang untuk kita letak cup ni nanti. Okey. Dan sekarang? Sekarang kita ambil cup ni. Okey. Tak payah keluarkan dia. Kenapa saya punya sengit lah? Tak apa Tak apa, kita boleh adjust biar dalam pasu nanti. Baik, baik. Okey, kita letak dia. Pastikan bila letak ni dia di tengah-tengah pasu. Tengah-tengah. Jangan ke tepi sini, jangan tepi sini, jangan tepi sini. Baik. Okey, kita letakkan dia. Tak apa, sini tak apa. Lepas tu nak tambah tanah lagi? Ya. Tambah sampai tenggelam. Paras cup ni tenggelam. Oh, Ha. okey. Maksudnya bila sampai stage ni, saya biasa guna tangan. Guna tangan Saya lagi tak, senang. tak biasa nak ni. Lagi selesa. Oh, saya dah tuang dulu dah. Tak apa. Apa? Sebelum letak kita akan tolak dia sikit biar dekat tengah.
Tolak dulu. Oh, sebab dia macam ke belakang sikit. Sebab dia terbaring kan? Betul, betul. Terbaring, kita kena pegang dia. Oh. Baru kita letak. Oh, tu yang Cik ambil dengan tangan. Ya, betul. Okey, seterusnya yang paling penting mandi, siram dia. Mandi. 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 Okey, siraman dia pastikan dia halus ya. Okey, dia yang ujung air halus tu. Okey. Oh. Kalau pokok besar ni, okey macam ni lah. Tapi kalau pokok kecil, jangan besar sangat. Kalau guna macam nak curah air biasa-biasa tak boleh? Boleh jugalah. Kita jenis apa? Air pecahkan air. Kita siram air, kita guna tangan. Oh, guna tangan. Boleh, tak ada masalah. Percikkan. Boleh. Baik. Tangan kiri kena pegang ni. Okey. Mesin gun. Okey. Okey. Lulus. Boleh saya tahu selalunya yang kita guna kaedah ni, dia boleh tahan lama ke tidak? Okay, untuk kaedah ni, pellet ni biasalah akan tahan lama lah. Kalau untuk sayuran berdaun macam ni, biasanya kita akan guna 3 kali harvest. Baik. Maksudnya, lepas tanam. Baik. Masa menuai dah tiba, kita ambil. Tanam lagi. Menuai, kita ambil. Ambil harvest lagi. Tanam, baik. menuai, ambil, stop. Bagi dia tanah dia rehat. Tanah tu rehat untuk? Untuk yang ketiga kali, nutrien biasanya dah habis. Dia dah zero. Dia penat dah dia. Oh, dia dah jadi out. lepas tu dah kena buang? Okey, kalau nak buang pun boleh. Kalau nak baiki dia pun boleh. Baiki dengan Maksudnya, cara? baiki kita boleh 2 cara. Okey. Pertama, kita baiki dalam pasu lah. Kita campur baju organin, kita gaul. Kita gaul, biarkan dia dalam tempoh seminggu atau 2 minggu. Biar dia jangan tanam apa-apa. Biar dia rehat, rest. Okay. Yang kedua, kita boleh curah lah. Kalau kita ada banyak pasu kan, kita kumpul curah. Tapi ni melekat payahlah yang ambil kan. Ya. Kita buat dalam pasu lebih mudah. Baik. Lepas 2 minggu, okey, jalan. Baik. Inilah dia kaedah tanaman pelet kayu terpakai yang dah siap. Cik Saiful, ada apa-apa petua dan tips untuk penonton di luar sana sebelum kita mengundur diri? Terima kasih Ramona. Saya menyeru kepada para pencinta tanaman, cubalah kaedah ini kerana ianya murah, mudah dan menjimatkan. Tips saya yang saya ingin berkongsi ialah berbicaralah dengan pokok anda. InsyaAllah dia akan berkembang dengan sihat. Selamat mencuba. Dengar tu, berbicaralah dengan pokok anda. Selamat mencuba. Jangan tak cuba. Macam mana? Menarik, bukan? Sebelum kita mengundur diri, itulah dia kami di Kebun Bandar ingin berkongsi dengan anda, terutamanya penonton dan penggemar tanaman, supaya anda dapat belajar dengan lebih banyak dan juga memperbaiki tanaman yang sudah ada di rumah anda. Kita jumpa lagi nanti. Wow, Ramona kagum betul dengan bekas tanaman hasil buatan sendiri Encik Zainal ni. Dahlah cantik, menjimatkan pula. Betul tak? Inilah semangat Kebun Bandar yang kita perlu semai dalam masyarakat kita pada masa kini. Oh ya, sebelum kita meminta Encik Zainal untuk berkongsi lebih banyak tips dan petua untuk kita, apa kata kita semua belajar dulu dalam segmen Pertanian Lestari pada minggu ini. Jom! Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam rancangan Kebun Bandar di segmen Pertanian Lestari, di mana kaedah-kaedah pertanian bandar yang kreatif dan inovatif kami persembahkan untuk anda supaya kita semua dapat belajar bersama-sama. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai pemasuan pokok buah-buahan. Dari apa yang Ramona faham kan? Itu bermaksud kita tanam pokok buah-buahan dalam pasu. Masalahnya, boleh ke? Kita akan bertanya pada tetamu kita. Tetapi apa kata kita berkenalan dulu dengan beliau? Apa khabar Puan Hidayah?
Alhamdulillah, saya sihat. Ramona apa khabar? Ramona pun sihat. Baik, Puan Hidayah. Jadi Ramona pasti penonton semua tertunggu-tunggu dan ingin tahu memang betul boleh ke kita nak tanam pokok buah-buahan dalam pasu? Okey, mungkin ni ramai yang tertanya-tanya. Sebenarnya Ramona, Ya. boleh, tetapi Ya. ada tetapinya. Ada Bukan tetapi. semua jenis pokok. Oh, apakah jenis pokok yang boleh ditanam dalam pasu? Okey, pokok yang sesuai untuk ditanam di dalam pasu, contohnya seperti pokok mangga, Mangga, ciku, ciku, jambu air, jambu air. jambu batu, Oh. longan, durian Belanda, Oh. kadang-kadang rambutan pun ada. Rambutan pun boleh? Boleh. Limau, kasturi, purut, limau nipis yang mana kita gunakan seharian di rumah. Betul. Nampak tak banyak juga pilihan untuk kita pilih sebenarnya. Yang seterusnya, apa yang kita nak buat ya, Puan? Okey, mula-mula yang ada pada saya ni adalah pokok mangga. Oh. Okey, ini adalah mangga harum manis yang sangat popular. Orang suka. Oh, betul. Sedap tu. Orang suka sangat pokok harum manis kan? Ya. Okey. Dengan saya ni adalah ada pasu besar Ya. yang kita akan tanam pokok harum manis ni, mangga ni Dalam di dalam tu? ni. Baik. Okey, untuk pengetahuan Ramona, saya dah sediakan tanah campuran di dalam Pasu besar. ni. Baik. Okey, tanah campuran seperti biasa 3-2-1. Nisbah 3-2-1. Nisbah 3-2-1, 3 tanah atas, Ya. 2 bahan organin yang saya gunakan kokopit dengan sabut kelapa Ya. yang sabut kelapa lah, Sabut dan kelapa. juga yang satu tadi adalah pasir. Pasir. Baik. Okey, mula-mula kita perlu siram. Siram dulu. Puan Siram boleh ke? dulu. Nak Ramona tolong apa-apa tak? Boleh, Ya. saya nak Ramona boleh siramkan Boleh? pokok ni. Yang ini pokok mangga ni. Anak pokok ni. Kenapa perlu Cukup ke? ada? Nak lagi? Saya rasa cukup. Okey, cukup. Kenapa saya basahkan? Ia adalah untuk memudahkan saya memindahkan supaya tanah-tanah tadi tak terlerai. Oh. Jadi Okey. memang wajib untuk kita siram dulu. Sebab apa? Bila dia basah, Ya. senang untuk kita, maknanya dia padat. Dia Oh. kalau dia kering, Dia dia macam mudah- cepat pecah. dia pecah. Itu senang untuk kita pindahkan ke dalam tanah. Pasu. Okey. Baik. Sebelum saya potong Ya. polybag ni, Ya. sebelum tu saya nakkan buat lubang sedikit Baik. pada Apa Ramona tolong pegang? Okey. Sedalam lebih kurang 1 hingga 1,5 kaki lah, mengikut kedalaman jumlah kedalaman tanah Yang dah ada dekat dalam polybag ni. Betul. Kita potong di bahagian bawahnya lah. Ya. Supaya tak terkacau dia punya Betul. akar, betul? Akar. Tapi tak ada masalah. Bahagian bawah akar ni kita tak ada masalah untuk kita Boleh ke, Puan? potong. Baik. Nampak? Itu yang saya katakan kenapa kita perlu pindah ke pasu. Sebab apa? Akar dia pun dah terlalu padat. Dah keluar dah. Sampai dah terkeluar, kesian dia. Tak ada ruang. Tak ada ruang. Lepas tu, potong lagi. Okey. Potong bahagian bawah dulu, baru potong macam ni. Okey. Wow. Nampak kan? Akar-akarnya dah terlalu. Dia menyeluruh Betul? ke media-media. Betul. Ini yang kata kita dia nak lebih dia subur, lebih dia lagi membesar, kita ubah dia ke dalam pasu. Yang lebih besar. Yang lebih besar. Baik. Okey, kita cuma masukkan saja. Jadi kita kambuskan dengan Kambuskan tanah. dan kita tekan-tekan sikit. Bagi dia padat. Kemudian selesai. Kemudian kita just Ni nak kena siram. siram sahaja. Betul. Tak kisah apa-apa tanaman yang kita tanam, sama ada kita pindahkan ke atau kita biar ke atau kita ubati ke apa ke. Untuk yang terakhir kita mesti kena siram. Ya, betul, Puan? Siram tu adalah satu yang wajib. Macam kita lah, kita perlukan Macam kita air. betul. Banyak betul Okey. air dia. Sebab apa? Tanah tadi kosong, dia akan menyerap. Tak ada masalah sebab tanah campuran tadi ada pasir. So tak ada masalah pengaliran air tu Ya. terus sampai ke bawah. Bila kita dah tanam tadi, pokok ni perlukan penyokong. Cacakkan kat sebelah. Cacak sebelah dan ada dawai. Dawai. Dawai ataupun boleh gunakan tali rapia lah. Ya. Kita cuma ikat. Kalau angin yang terlalu kuat, dia boleh menyebabkan pokok ni tumbang. Tapi ikat pun dengan cara Yang tak terlalu ketat tak terlalu ketat.
dan tidak juga terlalu longgar. Betul. Sampai peringkat dia dah betul-betul stabil, kita boleh tanggalkan. Baik, terima kasih atas tip-tip tersebut kepada Puan Hidayah. Maka berakhirlah segmen Pertanian Lestari kita pada minggu ini. Menarik kan? Nak ada pokok buah-buahan dekat rumah, terutama pada anda yang duduk dekat bandar pun dah tak jadi masalah. Sehingga di sini sahaja segmen Pertanian Lestari pada minggu ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Baik Encik Zainal, Ramona nak tahu dalam banyak-banyak tanaman Encik Zainal ni, yang mana satu tanaman kegemaran Encik Zainal? Okey, yang banyak-banyak tanaman yang anda lihat ni dikatakan semuanya saya gemarlah. Oh. Sebab apa saya tanam semua sekali. Ya. Yang bermakna di sini yang anda lihat ni adalah kegemaran saya semualah. Oh. Seperti halia bara. Halia bara. Halia bara untuk apa ya? Halia bara lebih kepada perubatan lah. Sebab halia bara mempunyai khasiat yang tinggilah. Seperti buat lotion halia bara, krim halia bara untuk mengepiskan perut lah. Dan kemudian saya nak tahu pula satu pokok dekat sana tu. Saya nampak dari tadi lagi. Kenapa dia ada balut-balut Encik Zainal? Yang balut tu apa benda? Itu kaedah apa? Lepas tu ada pula buah tu. Encik Zainal letak yang macam kita bagi dekat orang datang masa pengantin. Okey, ini adalah kaedah pembiakan tumbuh-tumbuhan lah. Seperti ini adalah yang saya tunjuk ni pokok tin lah. Itu pokok tin. Pokok tin. Baik. So ini saya balut untuk kawalan serangga lah. Bila saya balut dengan ni, serangga tak dapat nak ni lah. Nak sampai. Nak sampai. Baik. Okey. Yang balut yang bawah tu pula? Okey, yang balut ni kaedah tut yang selalu digunakan lah. Ya. Kaedah dia senang saja. Okey, kita masukkan tanah fitmos atau tanah semayan tu di dalam plastik bag ni. Ya. Lepas tu kita belah sahaja. Kita cuma bungkus dia dan ikat dengan kabel tie lah. Itulah kaedah yang menjimatkan lah. Menjimatkan? Ya, dan cepat. Oh. Baik, terima kasih Encik Zainal. Tak sia-sia kan kita melawat Encik Zainal? Banyak yang kita dapat pelajari di samping mendapat idea macam mana untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan pada masa yang sama menyemai hobi bercucuk tanam. Ya, maka sampai di sini sahajalah saya Ramona Zamzam menemani anda dalam rancangan Kebun Bandar sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jumpa lagi.